Baiklah, daripada Studio 4, Kompleks Penyiaran Radio Televisi Brunei Sungai Akar, kita pergi beraya ke daerah Belait. Kita berjumpa dengan rakan penyampai kita di sana, Siti Mariam Mas Ayu Muhammad Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dini dan juga Hani, selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Kelihatan sungguh ceria sekali hari ini, sungguh manis berbaju hijau ni Siti Mariam. Alhamdulillah ya, sama juga begitu dengan Dini dan juga Hani ya. Alhamdulillah. Begitulah. Sekarang sudah pada 19 pagi ini walaupun keadaan cuaca di daerah Belait agak mendung, tapi apabila melihat Dini dan juga Hani terasa cerah terus. Betul. Begitulah. Biarkan mendung secuacanya, tetapi kali jangan mendung. Kita ni harus sentiasa cerah dan sentiasa gembira. Begitu ceria sekali mendengarkan pujian daripada Siti Mariam. Terima kasih Siti Mariam. Dan apa kurangnya juga Siti Mariam mengenakan warna hijau ini, begitu tenang rasanya melihat. Baiklah, sekarang sudah 19 Syawal. Jadi kita ingin mengetahui ni bagaimana dengan sambutan raya di daerah Belait pada akhir bulan Syawal ini, Siti Mariam. Ya, Alhamdulillah ya, keadaan sambutan Syawal Lebaran di daerah Belait disambut dengan bersederhana, dan seperti yang kita tahu ini merupakan minggu ketiga ya, hari Jumaat di bulan Syawal, dan sudah pasti ahli keluarga mempunyai banyak rancangan untuk keluar meneruskan berziarah dan juga berkunjung untuk berjumpa ahli keluarga dan juga sanak saudara. Jadi masih lagi terasa walaupun bersederhana. Baiklah Siti Mariam, kita teruskan sahaja dengan bahan yang akan disampaikan dari daerah Belait. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai pagi. Dan hari ini hari Jumaat 20 hari bulan Mei 2022 bersamaan dengan 19 Syawal 1443 Hijrah, dan keadaan cuaca di daerah Belait mendung dan hujan pada pagi ini ya di Kuala Belait. Dan kami menasihatkan agar semua pengguna jalan raya agar memandu dengan lebih berhati-hati lagi dan bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain ya, dengan keadaan jalan raya yang basah ketika ini. Dan apapun perancangan bis kita bersama keluarga tersayang, kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar hari ini. Ya sudah, bagi bis kita yang akan keluar untuk berziarah, berkunjung di hari raya ini, di hari Lebaran ini, untuk berjumpa dengan ibu bapa, ahli keluarga dan juga sanak saudara, diingatkannya untuk sentiasa menjaga kesihatan diri dan juga menjaga kebersihan diri. Dan jika bis kita merasakan kurang sihat, teranah di rumah ya. Dan untuk sentiasa mengikuti segala peraturan dan juga garis pandu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan di sini saya ingin kongsikannya satu info semasa pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan terjejas esok hari Sabtu 21 hari bulan Mei 2022, yang mana pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan terjejas dari jam 8.30 pagi sehingga jam 11.30 pagi, dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penyambungan kabel bawah tanah medium voltage. Dan kawasan yang terlibat adalah Kampung Rempayo, Kampung Mendaram Besar dan Kampung Mendaram Kecil dan Kampung Teraja. Baiklah, seterusnya kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk pagi ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali. Seperti yang tersedia maklum, manusia normal memiliki 5 indera yang disebut panca indera. Kelima indera tersebut adalah indera penglihatan, indera menghidu, indera sentuhan, indera perasa, dan indera pendengaran. Dalam kehidupan sehari-hari, panca indera berfungsi dalam mendapatkan informasi tentang dunia fizik di sekitar. Selain dunia fizik yang dapat dirasakan oleh kelima indera tadi, juga dipercayai dengan wujudnya dunia lain, atau lebih jelas dengan nama dunia halus, yang dapat dirasakan oleh indera di luar 5 indera tadi. Indera yang dapat merasakan dunia halus ini disebut dengan nama indera keenam, atau juga dikenali dengan nama kasyaf. Untuk menyingkap lebih mengenai dengan pengertian kasyaf ini, kita ikuti satu perkongsian rakaman video dari Ustazah Huwaina binti Mahmud buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nama saya Nur Huwaina binti Mahmud sebagai penolong ketua unit dakwah daerah Belait, dan insya-Allah pada pagi ini saya ingin mengkongsikan topik yang sangat menarik dalam agama Islam, iaitu mengenai kasyaf. Jadi apakah dia pengertian kasyaf ini? Kasyaf ini adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu kaf, shin dan jafa, yang mana menurut Kamus Dewan Bahasa, kasyaf ini diartikan sebagai penyingkapan rahsia alam gaib melalui pandangan mata hati. Secara ringkasnya, pengertiannya ini adalah bila mana hijab seseorang itu, yang mana sesuatu perkara yang di dalam alam gaib itu dibukakan hijabnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hijabnya itu untuk menampakkan hal-hal yang gaib, yang di mana kita nampak dalam alam yang nyata ni. Jadi itu adalah salah satu kurnia Allah. Jadi kasyaf ini juga ianya adalah termasuk dalam karamah, yakni kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasyaf ini boleh diterima asalkan ianya tidak menolak atau merosakkan kaedah agama dan juga hukum syarak dalam agama Islam. Jika kasyaf ini bertentangan dengan hukum syarak, bertentangan juga dengan Al-Quran dan juga sunnah, akidah agama Islam, fikih, maka kasyaf ini adalah ditolak. Mesti kita ditolak sebab ianya bertentangan dengan akidah agama Islam, Al-Quran dan juga sunnah. Bila mana ianya masuk dalam karamah, yakni kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ianya termasuklah juga dalam perkara-perkara yang di luar daripada adat kebiasaan. Artinya di sini perkara-perkara kasyaf ini boleh dikategorikan sebagai perkara yang luar biasa lah. Yang mana juga ianya dikurniakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Anda kira lelaki kaya dewasa, perempuan kaya dewasa ataupun yang kanak-kanak, maka di sini wajib kita ni sebagai orang Islam untuk mempercayai bahawa Allah lah yang maha berkuasa untuk mengurniakan kasyaf ini kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Kemudian kasyaf ini ianya mempunyai kesan baik dan juga kesan buruk kepada seseorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kesan baiknya itu bila mana ia menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia mula bertambah keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lanjut juga bila mana ia itu bertambah lagi rasa kerendahan hatinya, kerana ia sedar bahawa kasyaf yang dikurniakan kepadanya itu hanyalah semata-mata kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi bukan di sini bererti ia itu mempunyai kasyaf jadi ia pun merasakannya hebat dan menjadikannya sebagai seorang yang bersifat takabur dan juga sombong. Itu adalah kesan baiknya. Kemudian kesan buruknya pula adalah bila mana kasyaf ini membuatkan orang itu lalai daripada memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah terlalai kemudian ia anda sedar lagi bahawa kasyaf itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala tu menarik kasyafnya bila-bila masa sahaja.
dan kemudiannya ia mula merasa ujub dan juga takabur, sombong dalam dirinya tu, sehingga ia mempergunakan kasyaf itu untuk tujuan hal keduniaan sahaja. Jadi perkara yang pertama sekali yang perlu kita lihat di sini adalah kita lihat keadaan orang yang mendakwa dirinya itu mempunyai kasyaf. Macam mana orang usul orang itu? Adakah ia tu orang yang beriman, orang yang soleh, yang selalu memperbuatkan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya, ataupun macam mana, ataupun sebaliknya. Bila mana kita lihat orang tu orang soleh, insya-Allah kita ni boleh menerima kasyafnya itu. Okey, sekiranya tak orang itu bukan orang yang soleh, orang yang lalai, orang yang banyak melakukan dosa, orang yang boleh kita ni jadikan dia tu sebagai orang yang sesat, maka di sini kasyafnya itu kita ni indah ambil kira, kita ni tolak sebab boleh saja kasyaf yang dibagi tahunya itu adalah daripada hasutan syaitan. Kadang kabar-kabar yang datang kepada orang yang beberapa solehan ni dan sebagainya itu boleh saja itu bukannya kasyaf yang benar, kasyaf yang palsu sebenarnya. Jadi secara kesimpulannya, kasyaf di sini adalah termasuk dalam kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya memang wujud kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kasyaf kepada hamba-hambanya yang tertentu seperti para nabi, para rasul, para wali-wali Allah dan juga orang-orang yang saleh? Kerana memang kasyaf itu yang diturunkan untuk mengandungi berbagai hikmah. Boleh saja Allah kan mahu kita ni tahu memang wujud alam gaib ni macam mana dan sebagainya. Jadi saya rasa saya akhiri dengan wallahu a'lam bissawab. Aku di qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.